sallallahu rabbuna al-nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin 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 sallallahu rabbuna al-nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan sihat insya-Allah hari ini. Hari ini kita berada di tanggal 16 April 2020. InsyaAllah hari ini selamat berpuasa bagi yang berpuasa sunat Khamis. InsyaAllah tuan-tuan ada lebih kurang dalam 2 jam lagi untuk berbuka puasa. Dan saya kira waktu solat pun dah makin cepat dah sekarang. Itu tanda kita nak berpuasa di bulan Ramadan lah insyaAllah. Dan mudah-mudahan hari ini kita berjaya untuk berpuasa dan seterusnya nanti buka puasa insyaAllah. Baik, kita akan teruskan pembacaan kitab kita, iaitu buku Ikon Rijal. Ni tulisan Ustaz Omar Muhammad Noor. Dan sekejap ya tuan-tuan, saya nak share dulu video ni. Okey. Teruskan pembacaan kita buku Ikon Rijal. Buku Ikon Rijal ini pada bab 15 tu Ibnu Tahir Al-Fatani, bantulah pelajar yang memerlukan. Sekarang musim PKP banyak pelajar yang memerlukan bantuan kan. Jadi kita boleh baca dan insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat daripada bab ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon 15 Ibnu Tahir Al-Fatani, bantulah pelajar yang memerlukan. Izinkan saya pada kesempatan ini bercerita tentang seorang ahli hadis dari India pada abad 10-16. Beliau adalah Muhammad bin Tahir Al-Siddiqi Al-Fatani. Beliau sering digelari dengan gelaran Malik
Al-Muhadithin, raja ahli hadis. Tokoh hadis ini dilahirkan di Fatan, salah satu negeri di Gujarat, India pada tahun 1504 Masehi. Selepas menuntut ilmu di negerinya, Al-Fatani bertolak dari ke Haramain untuk mengambil ilmu daripada para ulama yang bermukim di negeri ini. Beliau lalu pulang semula ke negerinya untuk menyebar ilmu dan membentras bid'ah. Pengikut Syiah Rafidah yang merasa terancam dengan dakwah beliau membunuh beliau pada tahun 986 Hijrah 1578 Masehi. Saya berharap Allah menempatkan beliau dalam kalangan para syuhada. Dalam biografi beliau, Al-Syahid Al-Idrus menceritakan pelbagai sifat keutamaan yang terdapat pada diri Al-Fatani. Beliau dikatakan sangat soleh, warak dan menguasai pelbagai ilmu, terutamanya ilmu hadis. Pada masa itu, tiada ulama Gujarat yang lebih menguasai ilmu hadis daripada beliau. Al-Idrus turut menceritakan sebuah sikap Al-Fatani yang sangat menarik. Beliau mewarisi harta pusaka yang berlimpah daripada ayahnya. Beliau lalu membelanjakan harta tersebut untuk membantu para pelajar. Beliau selalu berkata kepada guru-guru yang mengajar kanak-kanak, "Jika engkau mendapati seorang anak yang cerdas, maklumkan kepada aku." Apabila didatangkan anak tersebut, Al-Fatani akan berkata kepadanya, "Bagaimana keadaan keluargamu?" Jika anak itu berada daripada keluarga kaya, beliau akan berkata, "Belajarlah dengan rajin." Jika dia berasal dari keluarga miskin, beliau berkata, "Belajarlah, jangan risau tentang keuangan. Aku akan menjamin dirimu dan keluargamu. Konsentrasilah dengan tekun dan tekunlah dalam pelajaran." Beliau melakukan perkara ini kepada ramai anak-anak daripada keluarga miskin. Beliau membelanjakan semua harta beliau untuk usaha ini. Hasilnya, ramai daripada mereka yang kemudian menjadi para ulama yang pakar dalam pelbagai bidang keilmuan. Ilmu sebaik-baik ibadah. Rasanya tidak perlu saya sebutkan kelebihan ilmu dalam Islam. Tiada agama dalam dunia ini yang lebih mementingkan ilmu dan menempatkan kedudukan tinggi bagi ilmuwan melebihi agama Islam. Bagaimana tidak, ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah berkaitan dengan ilmu, perintah membaca, adalah perintah mempelajari ilmu. Rasulullah turut memberitakan bahawa jalan ke syurga hanya boleh ditempuh dengan ilmu. Baginda bersabda, "Sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga." Riwayat Muslim. Kepentingan ilmu selanjutnya menjadi perhatian generasi Islam sejak berkurun. Para ulama bahkan berpandangan bahawa menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang terpenting. Rabi' Sulaiman berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, selepas ibadah-ibadah yang fardu, tiada sesuatu yang lebih utama daripada menuntut ilmu." Seseorang bertanya, "Tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah." Harmalah bin Yahya berkata, "Aku mendengar Al-Syafi'i berkata, selepas perkara-perkara fardu, tiada sesuatu yang lebih utama dalam mendekatkan diri kepada Allah daripada menuntut ilmu." Manaqib Al-Syafi'i, beasiswa. Jika seperti ini kedudukan ilmu dalam Islam, maka membelanjakan harta untuk perkembangan ilmu adalah satu bentuk ibadah juga. Bahkan ia adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Membantu pelajar yang memerlukan tidak kurang pahalanya daripada mewakafkan harta untuk membina masjid.
Antara ulama yang memahami perkara ini dengan baik adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau seorang perniaga berjaya sekaligus ulama yang faqih. Beliau membelanjakan sebagian besar harta beliau untuk membantu penyebaran ilmu. Setiap tahun beliau menghaskan pemberian kepada para ulama dan aktivis dakwah seperti Imam Malik bin Anas di Madinah, Ismail bin Ulayyah di Baghdad dan Fudail bin Iyad di Makkah. Beliau berkata, aku tidak mengetahui perkara yang lebih baik selepas kenabian daripada menyebarkan ilmu. Dalam sejarah Islam, kita dapat menemukan beberapa tokoh ilmuwan yang berjaya kerana beasiswa daripada orang lain, sama ada kalangan keluarga sendiri maupun bukan. Syu'bah bin Al-Hajjaj salah seorangnya. Beliau tampil sebagai pakar hadis yang ulung kerana sokongan adik-beradiknya, iaitu Bashar dan Hamad. Mereka menjamin nafkah Syu'bah sehingga beliau boleh fokus menuntut ilmu dan tidak perlu berfikir tentang wang. Di sebalik kejayaan Syu'bah, terselah kejayaan adik-beradiknya, Allah tidak akan mengabaikan hikmat mereka. Sudah tentu mereka akan mendapat ganjaran besar di akhirat kelak. Orang seperti Al-Fatani. Secara peribadi, kisah Al-Fatani sangat dekat dengan hidup saya. Saya bukan datang daripada keluarga yang berada. Jika bukan kerana kebaikan orang-orang seperti Al-Fatani, Ibu Mubarak dan adik-beradik Syu'bah, saya tidak akan pernah mengetahui ilmu hadis. Bahkan saya tidak mampu membezakan antara halal dan haram. Sekiranya boleh saya sebutkan nama-nama mereka di sini, tentu saya akan sebutkan. Saya tidak dapat menyebutkannya kerana mereka tidak suka kebaikan mereka didedahkan kepada orang ramai. Satu-satunya yang boleh saya lakukan untuk membalas kebaikan mereka adalah memberikan yang terbaik untuk agama dan umat ini. Sekecil mana sumbangan saya dalam Islam, saya yakin pahalanya akan turut mengalir kepada mereka. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memasukkan 3 orang ke syurga dengan sebab satu batang anak panah, iaitu orang yang membuatnya dengan niat ikhlas, orang yang memanahnya dan mempersiapkannya. Abu Daud Al-Tirmizi dan Ibnu Majah Al-Tirmizi berkata, Hasan. Saya berharap mereka termasuk dalam kalangan ini, insya-Allah. Wallahu alam. Alhamdulillah tuan-tuan berjaya menghabiskan bab yang ke-15 pada hari ini, iaitu dengan ikon kita Ibnu Tahir Al-Fatani. Bantulah pelajar yang memerlukan. Siapa Ibnu Tahir Al-Fatani ni tuan-tuan? Dia digelar sebagai raja segala hadis. Masya-Allah, tabarakallah. Orang yang sangat hebat dan sangat pakar dalam bidang hadis, dan beliau berasal daripada India dan mendapat pendidikan hadis dalam beberapa tempat daripada gurunya, dan kemudian pulang ke negaranya untuk menyebarkan ilmu hadis dan dakwah beliau, dan turut menentang Syiah yang berkuasa di India pada masa itu. Beliau juga mewarisi harta yang sangat banyak daripada ayah beliau, dan daripada harta itu beliau bantu banyak pelajar, dan beliau memesan kepada orang-orang yang jika mereka melihat ada anak yang cerdas dalam bidang pelajaran, maka bagi tahu pada dia. Kalau dia jumpa anak tu orang yang berada, maka dia akan bagi tahu konsentrate lah pada pelajaran. Tapi kalau anak tu bukan daripada golongan yang berada, maka dia akan bantu dengan dia memberitahu kepada anak itu bahawa jangan risau, dia akan menjamin anak itu dan keluarganya. Apa yang dia perlu buat, anak itu perlu buat adalah konsentrate kepada
pembelajaran dia sahaja, insya-Allah. Jadi itu sedikit ikon yang ke-15. Dan esok hari Jumaat, maka esok hari terakhir untuk kita baca buku Ikon Rijal ini, kitab ini untuk minggu ini. Dan kita akan baca ikon yang ke-16, Ibnu Al-Mulaqin, perbanyakkan koleksi buku. Tadi kita baca tentang perlunya kita membantu pelajar. Esok kita bercerita mengenai koleksi buku. Tuan-tuan ada berapa banyak buku di rumah? So mungkin boleh nanti kongsi dengan saya apa buku yang tuan-tuan suka baca juga, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja dulu. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan untuk bersama dengan saya. Dan insya-Allah besok kita jumpa lagi dengan ikon kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.